Didik TV KPM. Okey, kita tengok sebelum kita pergi lebih jauh, kita tengok dulu kanta cembung ni. Kanta ni merupakan medium lut sinar seperti kaca yang mempunyai satu atau dua permukaan yang melengkung. Okey, ada juga kanta yang dibuat daripada plastik dan juga perspek. Okey, kanta dibahagikan kepada dua jenis iaitu kanta cembung dan juga kanta cekung. Okey, ini adalah contoh-contoh kanta cembung. Okey, ada kanta cembung yang berbentuk dui cembung, plano cembung dan juga meniskus cembung. Okey, ini pula adalah contoh-contoh kanta cekung. Ada yang berbentuk dui cekung, plano cekung dan juga meniskus cekung. Okey, kanta ni melibatkan pembiasan sinar cahaya. Okey, maksudnya apa yang masuk ke apa yang kita nampak juga adalah daripada fenomena pembiasan cahaya, tahu Ifan? Baik. Ifan tahu tak? Tahu cikgu? Okey. Ni sinar cahaya ni masuk menumpu selepas melalui kanta cembung, manakala sinar cahaya akan mencapah selepas melalui kanta cekung. Okey. Oleh itu, kanta cembung dikenali sebagai kanta penumpu dan kanta cekung dikenali sebagai kanta pencapah. Baik cikgu, kalau kita lihat tadi, cikgu telah menggunakan kanta pembesar dan ia telah menggunakan kata cembung cikgu. Sebab itu kita panggil kata penumpu. Ya, sebab kita boleh penumpu. tumpu lagi untuk nampak tulisan yang ada dalam buku teks. Betul tu. Okey, untuk kali ini kita ada aktiviti lah. Aktiviti, okey, dah tak kalau sabar ni. secara teorinya tadi, kita dah tahu kan kanta cembung sebagai kanta penumpu, manakala kanta cekung sebagai kanta pencapah. Betul. Jadi kita nak buat aktiviti untuk mengesahkan betul ke tak teori tersebut. Okey, jom kita tengok video sama-sama. Boleh cikgu? Jom kita saksikan video yang telah cikgu sediakan. Hai semua, hari ini kita akan belajar tentang kanta. Okey, apa itu kanta? Kanta merupakan medium lut sinar seperti kaca yang mempunyai satu atau dua permukaan yang melengkung. Terdapat dua jenis kanta iaitu kanta cembung dan juga kanta cekung. Untuk hari ini kita akan melakukan satu aktiviti menggunakan kit sinar optik. Okey, aktiviti tersebut ialah untuk menunjukkan kanta cembung sebagai kanta penumpu dan kanta cekung sebagai kanta pencapah. Okey, bahan-bahan dan radas-radas yang akan kita gunakan ialah kotak sinar, plat 3 celah, kanta dui cekung, kanta dui cembung, bekalan kuasa, pensel, pembaris dan juga kertas putih. Mari kita lakukan aktiviti ini sama-sama. Okey cikgu, sekarang ni kita tengah nampak apa sekarang ni cikgu? Okey, sekarang ni kita dah buka cahaya tu kan. Baik. Kita dah alirkan sinar cahaya melalui kanta cembung. Mula-mula kita surih dululah bentuk kanta cembung tu. Okey. Kita tekap dulu kan bentuk kanta cembung pada kertas putih tersebut. Okey. Dah nampak dah. Okey, kena garis titik, kena garis tengah untuk kanta tersebut. Okey, kita bahagikan kepada dua bahagian. Okey. Dan kemudian kita sambungkan titik-titik yang dah kita tanda tadi. Okey. Sebelum kanta dan selepas kanta tersebut. Baru kita akan nampaklah titik fokus di mana cahaya tu akan menumpu. Cahaya yang menumpu tu kita panggil titik fokus. Titik fokus. Titik fokus. Okey. Baik, nampaknya cikgu sedang menggaris lagi. Okey, titik-titik yang kita dah hadir ni kita sambungkan cikgu. Kita sambungkan. Kita guna pensel, kena pastikan mata pensel tu memang kena tajam lah. Kenapa itu? Kalau tak tajam macam mana? Kalau tak tajam nanti kita akan dapat garis tu kurang tepat. Kurang tepat. Lintasan cahaya tu kan. Ni kita guna plat 3 celah, maksudnya kita akan dapat 3 lah lintasan sinar cahaya tu. 3 lintasan sinar cahaya. Okey, terbentuk bila kita menggunakan pensel yang tajam dan juga kanta cembung. Kanta cembung. Baik. Kita nampak titik hasilnya. fokus. Jadi terbuktilah kanta cembung tu sebagai kanta penumpu. Okey, semua lintasan cahaya tu bertembung pada satu titik. Bertembung pada satu titik. Okey, baik, sekarang ni kita guna kanta yang kedua. Ya, itu kanta kanta cekung pula. Baik. Macam biasa Okey, kita sama alirkan juga, dulu. alirkan 3 lintasan sinar cahaya melalui kanta cekung.
Jangan lupa surihkan bentuk kanta tersebut pada kertas putih tersebut. Okey, tandakan titik ataupun pangkah pun boleh pada sinar cahaya sebelum masuk dan cahaya yang keluar daripada kanta. Oh, okey. Tandakan sebab kita dulu. nak sambung kan nanti kan. Tanda Dapatkan dulu. titik-titiknya. Okey, kita buat titik-titik-titik. Okey. Lepas itu cikgu, apa yang perlu kita lakukan? Lepas tu kita dah boleh alihkan kanta tersebut dan kita boleh sambungkanlah titik-titik lintasan sinar cahaya tersebut. Dan kita akan nampak, adakah lintasan sinar cahaya tu bertembung atau tidak? Irfan rasa? Irfan rasa tak bertembung cikgu. Tak bertembung. Sebab ini adalah kanta cekung. Ya, betul. Sebab kanta cekung secara teorinya kita belajar dia bersifat mencapah. Mencapah, betul. Dia tak akan bertembung Dia tak akan satu bertembung, sama lain. Okey. Kita akan kena lihat gariskan. Kita kena ekstrapolasikan sinar cahaya yang terbias untuk kata cekung ni ke belakang sebab imej yang terbentuk tu adalah maya. Adalah maya. Okey, baik. Dan sekarang ni kita tengah lihat cikgu cuba untuk sambungkan titik-titik yang kita telah jumpa tadi tu dan kita akan lihat sama ada betul atau tidak garisan itu tidak tertumpu. Okey, baik. Dia akan Nanti kita mencapai. tengok akhirnya. Betul, boleh. Okey. Okey. Kalau dalam makmal pun memang murid-murid akan buat aktiviti ni. Seronok tu cikgu. Kalau memang Irfan seronok. pun rasa macam nak patah balik pergi sekolah lah, nak buat sama-sama. Nak buat sama-sama Dan eksperimen ni memang digalakkan buat dalam gelap. Keadaan yang gelap. Kenapa cikgu kita kena buat dalam keadaan yang gelap? Sebab kita nak nampak lintasan sinar cahaya tu dengan lebih jelas. Jadi okey. biasanya kita akan tutup langsir makmal dengan langsir hitam. Dan juga tutup lampu lah. Okey, itu hasilnya cikgu. Itu hasilnya. Nampak kan? Dia punya lintasan sinar cahaya selepas kanta cekung tu dia mencapah. Baik cikgu, terima kasih. Itulah dia penjelasan mengenai kanta cembung dan juga kanta cekung melalui video yang telah cikgu sediakan. Memang best lah cikgu video tadi. Memang best Irfan rasa lagi faham sebab bila kita buat satu teori dalam sains, kita kena faham dulu. Kita kena buat eksperimen. Betul. Memang kalau kita belajar sains memang tak dapat lari daripada buat aktiviti, buat eksperimen. Betul? Okey, yang ni lah tadi kan Irfan dah nampak tadi kan. Titik fokus tu untuk kata cembung dia akan bersifat menumpu. Okey, jadi terbuktilah kata cembung sebagai kanta penumpu. Kanta cekung pula tengok dia punya sinar cahaya melepasi kanta tu dia bersifat mencapah. Okey? Capah keluar cikgu. Mencapah keluar, tidak bertembung. Jadi dia adalah kanta pencapah. Baik. Okey, jadi Irfan. Ya saya. Murid-murid kat rumah dia tak ada kanta macam ni kan? Betul juga. Macam mana dia nak jadi jumpa kat macam rumah mana dia kan? nak buat eksperimen ni sendiri di rumah? Ada caranya cikgu? Ada cara dia. Ada. Okey, Irfan tengok kat depan Irfan tu, cikgu ada sediakan gelas kaca, air dan juga ada kertas putih yang berlabel anak panah. Betul tak? Adalah cikgu. Okey, ada okey. cawan kaca, ada air dan juga ada anak panah dekat sini. Anak panah. Okey, Irfan nampak tak anak panah dia tu menghala ke mana? Sekarang ni kalau Irfan tengok dia menghala ke kiri cikgu. Dia menghala ke kiri. Baiklah, untuk eksperimen mudah ni, okey, Irfan boleh cuba tuangkan letakkan gelas tu di hadapan betul-betul dengan anak panah tadi. tersebut. Okey, baik. Okey, dan boleh tuangkan air Tuang air. ke dalam gelas tersebut. Penuhkan cawan ya cikgu? Penuhkan. Penuhkan. Sampai tenggelamlah tanda Sampai anak panah tu. tenggelam. Okey, kita Dan kita isikan boleh dulu. perhatikan. Okey, apa yang berlaku. Okey. Okey. Baik. Sekarang ni Irfan boleh alihkan gelas tersebut. Alihkan gelas. Alihkan ke depan, ke belakang, ke kiri, ke Okey, kanan. kita akan Okey. alihkan. Dia akan nampak. Okey. Okey. Imej dia Okey. nampak tak? Okey, sekarang ni ke kiri Okey, kita nampak sekarang ni. Okey, dan kalau kita letak ke bawah. Okey, anak panah tu terbalik. Betul tak? Terbaliklah cikgu. Okey, jadi Okey. gelas tu dengan air tu menjadi kanta. Kanta mudahlah eksperimen yang kita boleh buat di rumah. Maknanya cikgu kalau imej tu terbalik. Okey, kalau kita tak ada kanta yang kita ada ni, yang kita jumpa dekat makmal ni, jangan risau. Sebab Jangan kita risau. boleh buat eksperimen dan aktiviti sendiri menggunakan air sahaja. Ya, konsep dia mudah saja. Konsepnya pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya. Cahaya tu Okey. terbias apabila dia masuk merambat melalui dua medium yang berbeza ketumpatan. Okey, faham. Contohnya tadi dari udara, cahaya tu dari udara dia masuk ke
medium air lah. Betul. Oh, kan? okey. Okey, sebab kita letak air kan. Jadi itu yang menyebabkan imej kat belakang tu terbalik. Terbalik. Baik, proses cikgu. pembiasan cahaya. Irfan nak tanyalah, disebabkan Irfan tadi dah berjaya buat aktiviti ni, ada tak bintang untuk Irfan, cikgu? Ada. Ha. Okey, cikgu nak bagi sebab Irfan, okey, cikgu bagi 3 bintang terus. 3 bintang. Terima kasih, cikgu. Irfan boleh tampal Okey. terus tu. Oh, tampal terus. Tampal terus tu. Okey, baik. Okey, 3 bintang. 3 bintang setakat ini. 1, 2, 3. Okey. Okey. Baik, sekarang ni cikgu, kita dah tahu tadi kita dah buat aktiviti menggunakan air. Tapi sekarang ni Irfan nak tahu lebih lanjut mengenai kanta yang sebenar. Okey, kanta sila. sebenar ya. Okey, ini adalah contoh yang cikgu ada ni adalah contoh kanta cembung. Okey. Kanta cembung, okey, beza dia memang memang dia punya ketebalan di bahagian tengah tu lebih daripada di bahagian tepi. Okey, sebab tu dikenali sebagai kanta cembung. Okey, yang ni pula adalah kanta cekung. Okey, kanta cekung memang dia cekunglah di bahagian dalam dia. Dia tak kembung macam tadi dia kan? Dia tak kembung macam tadi lah kan. Itulah dia. Okey, inilah 2 kanta yang memang banyak sangat digunakan dalam kehidupan seharian kita. Okey, Irfan, Ya, saya. tadi kita ada buat aktiviti menggunakan apa ni Kanta nama pembesar? dia? Kanta pembesar kan? Ya, saya. Baiklah. Okey, kalau kita tak ada Okey. kanta pembesar tapi kita nak besarkan juga tulisan pada buku ni, apa kita boleh buat? Oh. Tapi kita tak ada kanta pembesar. Kita tak ada. Ha. Kita tengoklah dekat sikit, cikgu. Dekat sikit je. Okey, ada cara juga. Ada cara juga kita boleh guna plastik tau, Irfan. Guna plastik. Dan Okey. juga titis air. Oh, air juga mediumnya. Air juga. Okey, Okey, air macam mana sebagai kita nak buat, medium, cikgu? kita panggil kanta air lah. Okey. So, Irfan kena titis menggunakan penitis tu, air beberapa titik je di atas Irfan ambil plastik dulu, ni. cikgu, Okey, ambil air di sini. Titiskan di atas. Titiskan di atas Okey. plastik ni. Baik. Okey. Okey. Okey dah. Dah, Boleh, okey. cukup dah. Okey, sekarang cuba dia ada gelembung kat tengah tu kan. Okey. Okey, kita buang Kacau sikit, gelembung dia. buang yang gelembung tu. Okey. okey. Okey, sekarang Irfan boleh nampak tak tulisan? Okey, cikgu Irfan. Lah, cikgu. Okey, adakah dia lebih besar? Lebih besar. Okey, dia bersifat seperti kanta cembung kan? Okey, kanta okey. cembung lah. Okey, inilah cara mudah untuk buat kanta di rumah. Betul. aktiviti Kita di menggunakan rumah. air sahaja, cikgu. Menggunakan Di mana air sahaja kalau kan? kita tak jumpa kanta cembung ataupun kanta cengkung dekat rumah, jangan risau. Okey, macam cikgu jangan cakap tadi, risau. kita dah dapat 2 aktiviti. Yang aktiviti pertama mudah. tadi kita telah cuba lihat sama ada kita punya anak panah ni terbalik menggunakan air juga. Dan yang kedua, kita nak besarkan penglihatan kita dekat buku teks ni menggunakan air. ada okey, dua kan? Baik, Okey. kita dah faham mengenai kata cekung dan kata cembung ni. Tapi Fad tanya cikgu, apakah sifat cahaya yang ditunjukkan dalam fenomena pensel yang kelihatan bengkok di dalam air? Okey. Baiklah. Pensel yang kelihatan bengkok di dalam air tu sifat cahaya juga masih lagi tentang pembiasan cahaya. Pembiasan Masih lagi tentang pembiasan cahaya. Kadang-kadang kita tengok dalam air, air kolam tu ada ikan. Kita nampak ikan tu macam kita boleh capai. Betul. Kita nampak air tu macam cetek. Nampak macam cetek. macam Kalau kita cetek. suruh tangan dapat ni, tapi Tapi kalau tak kita dapat jumpa, kan? tak dapat pun. Okey, itu pun sama dengan fenomena pembiasan cahaya yang berlaku apabila kita masukkan pensel ke dalam gelas air. tersebut. Okey. Ifan nak cuba pun boleh, Boleh? masukkan terus dalam Okey. gelas tu kan? Izin cikgu Okey. Jadi Ifan akan masukkan. Cuba tengok betul tak dia bengkok. Lah cikgu. Okey. Dia bengkok Ini disebabkan pembiasan. Pembiasan cahaya. Pembiasan Pembiasan cahaya ni, cahaya. cahaya tu dia merambat masuk ke dalam medium yang berbeza ketumpatan. Okey. Dari udara dia masuk ke medium air. Sebab perbezaan ketumpatan tu menyebabkan imej tu nampak bengkok. Baik. Sama juga macam anak panah tadi, dia jadi terbalik. Itulah dia pemahaman kita mengenai pembiasan cahaya dalam medium air. Jadi cikgu, Irfan nak minta sedikit kesimpulan kecil untuk segmen kali ini. Silakan. Okey, sedikit kesimpulan kecil. Maksudnya, kita dah belajar ada 2 jenis kanta, iaitu kanta cembung dan kanta cekung. Kanta cembung, kita dah lihat tadi, kita dah buat aktiviti. Kita dah lihat video tadi menunjukkan kanta cembung tu bersifat kanta penumpu. Manakala kanta cekung pula bersifat kanta pencapah. Baik. Dan fenomena pembiasan cahaya ni memang banyak berlaku di sekeliling kita. Didik TV KPM